Assalamualaikum Ustaz. Tak dengar suara. Oh, maaf. Okey, mungkin saya tertekan ya. Okey, saya tak tahu saya berhenti daripada mana. Mungkin saya mula daripada awal ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayah dapat bertemu pada petang ini ya. Tuan-puan, saya mohon maaf atas kelewatan. Ada urusan yang tak dapat dielakkan sebentar tadi menyebabkan saya terpaksa masuk lewat. Jadi kita masih lagi pada nota yang az-zikr wal hath. Nota bahagian yang kedua ya tuan-puan ya. Az-zikr wal hathfu bahagian 2. Jadi tak silap saya kita dah masuk pada muka surat yang ke-6 ya. Sebelum ini kita bincangkan antara yang berlaku sebut dan buang ni, yang dibuang pada kalimah kadang-kadang dibuang huruf ya kan. Dan kita dah nyatakan beberapa bentuk dalam Al-Quran, wakhshawni dan wakhshawn. Jadi hari ini salah satu contoh lain dalam az-zikr wal hath iaitu tiadanya penyebutan al-maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Jadi bila dibuang apakah maksudnya? Jadi kita perhatikan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-44 ya. Firman Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Dan apabila ahli-ahli syurga itu berada di tempat masing-masing, mereka menyeru kepada ahli neraka dengan berkata, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami, haqqan, semuanya itu betul. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Maka adakah kamu juga mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu itu semuanya betul?
Qalu na'am, mereka menjawab benar, ada. Fa'adzana mu'adzinun bainahum, kemudian berserulah seorang penyeru, iaitu malaikat, bainahum di antara mereka, kedua-dua puak itu, al-la'natullahi 'alal zalimin, bahawa laknat Allah itu tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Jadi untuk ayat ini tuan-puan, kalau tuan-puan perasan, kalimah wa'ada, dia ulang 2 kali pada satu ayat ni, satu ayat yang ke-44 ni. Yang pertama, apa yang Tuhan janjikan kepada kami. Jadi na disebut di sini ya. Inilah maf'ulun bih. Ini fa'il, ini adalah maf'ulun bih. Tidaklah kami mendapati apa yang telah dijanjikan kepada kami. Maksudnya kat sini, kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan kepada kami, Tuhan kami. Jadi disebut wa'adana. Tapi pada ayat bahagian ini, yang kedua ni, dia tak sebut ma wa'adakum. Kenapa dia tak sebut? Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Jelas ya tuan-puan ya? Kalau tadi dekat sini ada maf'ulun bih, wa'adana. Dekat sini mana wa'adakum? Ya? Kalaulah kita nak selarikan dengan ayat depan, dia lebih kurang begini ya. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Jadi kum dekat sini tidak ada. Jadi kenapa ya? Bila pada peringkat awalnya sebut wa'adana, ada nun alif, tapi bahagian yang kedua tidak ada kum. Jadi kita sebutkan begini, ini kerana orang kafir. Bahagian yang kedua ini merujuk pada orang kafir. Ya? Merujuk kepada orang kafir. Mereka ini sebenarnya memang menafikan dan mereka mempertikaikan wa'ada, apa yang Allah janjikan kepada mereka. Ya, bahkan mereka pernah menganjing Nabi SAW ya, dan para sahabat radhiyallahu alaihim. Mereka tanya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Bilakah berlakunya hari kiamat ataupun apa yang kamu janjikan tu? Kalau benarlah kamu ini orang-orang yang benar. Maka mereka tidaklah mempercayai apa yang dijanjikan. Jadi dekat sini, oleh kerana mereka tak mempercayai, di sini dinafikanlah, dibuang kum. Jadi adakah kamu mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu? Tapi taklah disebut kepada kamu. Tapi haqqa. Jadi apa yang Tuhan janjikan itu, yang terima janji itu adalah orang yang beriman. Dan Allah beri apa yang orang beriman itu dijanjikan. Dan sebagaimana Allah janjikan kepada orang kafir, iaitu azab neraka, begitulah Allah sediakan untuk mereka. Jadi orang beriman, mereka sendiri menantikan perjanjian ini. Ya? Jadi disebabkan itu wa'adana untuk mereka. Apa yang Allah janjikan untuk kami. Tapi dekat sini tidaklah disebut Allah janjikan untuk kamu, tapi apa yang Allah memang janjikan. Ya? Jadi andai kata kalau disebutkan ma wa'adakum rabbukum haqqa. Jadi dia jadi agak tidak enak bunyinya, seolah-olah mereka terima perjanjian itu sedangkan mereka pun menafikan perjanjian itu. Kemudian apa yang Allah tetapkan kepada mereka itu, sebenarnya daripada awal lagi Allah beri peringatan demi peringatan, ya, supaya akhirnya mereka boleh terima apa yang Allah janjikan kepada mereka ni. Tapi akhirnya mereka tetap juga tidak beriman. Qalu na'am. Lalu akhirnya bila mereka nampak depan mata, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Kan? Jadi mereka pun kata na'am, betul lah tu. Apa yang Tuhan janjikan memang berlaku. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Tadi kesimpulan dia, kadang-kadang dibuang maf'ulun bih untuk menambahkan kecelaan terhadap kumpulan maf'ulun bih ni. Jadi dibuang maf'ulun bih. Ya? Jadi bila dibuang maf'ulun bih, seolah-olah ia menambahkan lagi kecelaan terhadap kumpulan ini. Jadi taklah sebut ma wa'adakum, tapi sebut ma wa'ada rabbukum haqqa. Itu salah satu bentuk bila dibuangnya maf'ulun bih. Okey, jelas ya? Okey, saya contohkan lagi bentuk yang lain yang tidak ada maf'ulun bih. Ya.
Okey, dalam ayat yang lain firman Allah, fatawalla anhum hatta hin. Oleh itu berpalinglah wahai Muhammad daripada mereka hatta hin. Jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah hingga ke suatu masa. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Dan lihat apa yang akan menimpa mereka. Tidak lama kemudian mereka akan melihat kemenangan yang telah kami tetapkan untukmu. Jadi dekat sini kalimah yang saya nak highlightkan kepada tuan-puan adalah kalimah ini, wa absirhum. Ya, dan lihatlah. Okey, kenapa dekat sini? Sebab ini agak berbeza dengan surah As-Saffat, surah yang sama tapi ayat berikutnya, ayat yang ke-178 hingga 179, wa tawalla anhum. Tadi fatawalla, dekat sini wa tawalla anhum. Hatta hin, sehinggalah satu tempoh. Wa absir fasawfa yubsirun. Dan lihatlah apa yang akan terjadi. Fasawfa yubsirun, tidak lama kemudian mereka pun akan melihat juga. Jadi dekat sini atas tadi ayat 175 ada wa absiruhum, lihatlah mereka. Tapi dekat sini surah As-Saffat ayat yang ke-179, dan lihatlah, tanpa disebutkan lihat pada siapa. Hanya diumumkan wa absir sahaja. Lihatlah, itu sahaja ayat ini sebutkan ya. Jadi kenapa ada beza ayat yang ke-175 dan ayat yang ke-179? Okey, kita perhatikan. Ini kerana bahagian awal ini ini adalah turunnya azab pada perang Badar. Jadi apa yang menimpa kepada musuh tentera Badar sehingga kan ramai orang yang terbunuh, maka Allah sebut wa absiruhum. Jadi ini adalah keadaan yang menambahkan kegirangan pada hati orang beriman, menyebabkan hati mereka ni, kalau dahulu mereka tinggalkan bumi Mekah dalam keadaan sangat berduka cita, kemudian harta-harta mereka dirampas, dalam keadaan harta-harta ataupun keluarga mereka pun ada yang terpaksa mereka tinggalkan. Lalu bila berlakunya peperangan Badar, Allah menangkan mereka walaupun keadaan bilangan mereka sangat sedikit. Ini kemenangan yang besar untuk mereka. Lalu ditambah wa absirhum, tambahum. Ya. Okey, itu pada surah As-Saffat, surah yang sama, cuma bahagian awal ni merujuk pada perang Badar. Okey, berbanding pada bahagian yang kedua, wa tawalla anhum hatta hin. Berpalinglah daripada mereka, jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah hingga ke suatu masa. Wa absir fasawfa yubsirun. Perhatikanlah dan mereka juga akan perhatikan. Jadi ini merujuk kepada Fathu Makkah. Pada hari pembukaan kota Mekah, yang mana berbeza dalam peperangan Badar. Kalau dalam peperangan Badar, kalahnya orang Quraisy selepas mereka terbunuh. Bilangan yang terbunuh itu ramai dan kemudian mereka ditawan. Tetapi dalam pembukaan Mekah, pada tarikh berkenaan, hari berkenaan, tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh. Maka pembunuhan tidak berlaku, sebab itu tidaklah disebut wa absir. Tidaklah disebut wa absiruhum. Sebab apa yang menimpa itu menimpa untuk semua orang pada hari itu. Jadi Fathu Makkah adalah dirasai oleh semua orang. Tapi kalau ayat 175 ni, kemenangan itu dirasai oleh orang yang beriman sahaja. Ada pula orang kafir, mereka merasai kekalahan. Tapi untuk Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, kemenangan itu tidak hanya dirasa oleh kumpulan yang beriman, bahkan orang kafir juga mereka rasakan satu kemenangan umat Islam juga. Mereka merasakan kemenangan, akhirnya mereka masuk agama Islam ini secara afwaja, secara berbondong-bondong. Okey. Oleh yang demikian, wa absir digunakan untuk ini sebab ia merujuk kepada Fathu Makkah dan kemenangan ini dirasakan oleh semua orang. Berbanding satu lagi wa absirhum, pihak sana rasa kekalahan, pihak sini rasa kemenangan yang besar.
Jadi disebabkan itu, bahagian awal disebut wa absirhum. Adapun bahagian Fathul Makkah tidak disebut wa absirhum tapi disebut wa absir. Ya. Okey, jadi itu antara huraian untuk absir dan wa absirhum. Okey, saya teruskan. Kalau tuan-puan ada soalan, silakan. Jadi bila disebut maf'ulun bih, ia menambahkan kemuliaan sebenarnya. Dia letak maf'ulun bih. Contoh tadi, ma wa'adana, menambahkan kemuliaan. Maf'ulun bih. Bila dibuang maf'ulun bih, menambahkan kecelaan. Tapi yang bawah tu absiruhum, bila tambah maf'ulun bih, ia menambahkan kemenangan bagi pihak Muslim dan menambahkan kecelaan bagi pihak yang kufur. Tetapi sebaliknya pada ayat yang ke-179, kemenangan itu dirasai oleh semua orang. Sehingga kan semua masuk agama Islam. Ramai yang masuk agama Islam dengan kalimah Allah sebut afwaja, beramai-ramai. Okey, saya teruskan lagi tuan-puan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, tilkal qura, negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, naqussu 'alaika min anba'iha, kami ceritakan sebahagian daripada kabar gembira, kabar beritanya kepada kamu. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan yang nyata. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl, sesudah itu mereka tidak juga beriman kepada apa yang mereka telah dustakannya dahulu. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin, demikianlah Allah mematerikan hati orang-orang yang kafir. Okey, saya bandingkan dengan ayat yang ke-74 surah Yunus. Summa ba'atsna min ba'dihi rusulan, kemudian kami utuskan sesudah Nabi Nuh beberapa orang rasul ila qaumihim, kepada kaum mereka. Faja'uhum bil bayinat, lalu rasul-rasul itu datang kepada kaum mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl, dalam pada itu kaum mereka tetap juga tidak mahu beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya sebelum itu. Kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin, demikianlah kami mematerikan hati orang-orang yang melampaui batas. Jadi tuan-puan perhatikan, kalimah yang saya nak beri perhatian adalah fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Berbeza dengan dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ada bihi, selepas kadzabu ada bihi. Tapi dalam surah Al-A'raf tidak ada bihi. Anda perhatikan, fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi. Ini maf'ulun bih ke? Ini maf'ulun bih mahallan, lafzan. Mahallan, ya. Secara tempat ia adalah maf'ulun bih. Kalau tuan-puan belajar bahasa Arab, saya tunjukkan. Okey, bahasa Arab ada yang kalau tuan-puan belajar maf'ulun bih, ada kadang-kadang kita tambah dengan harfu ziyadah. Contohnya sepatutnya disebut kadzabuhu. Kadzabuhu, mereka mendustakannya. Kadzabu tambah dengan hu. Okey, jadi sepatutnya jadi kadzabuhu. Okey, tapi apa yang terjadi dalam ayat berkenaan ditambah ba sebelum ha ni. Ditambah ba bagi bawah. Dikazzabu bihi. Jadi ba ni dipanggil sebagai ba tambahan, ba ziyadah. Ha ni kita panggil, ini maf'ulun bih sebenarnya. Ini maf'ulun bih. Ya. Jadi secara mahallan, secara tempat, ini adalah maf'ulun bih. Tetapi secara lafaz ia adalah majrur, isim majrur. Maf'ulun bih kan sepatutnya kalau kita belajar ia adalah mansub, dia bukannya majrur. Tapi bila tambah harfu ziyadah, maf'ulun bih berada pada posisi majrur. Walaupun sebenarnya maksud dia adalah maf'ulun bih, tetap juga maf'ulun bih. Jadi kalau saya terjemahkan dekat sini, kalau tuan-tuan perhatikan ya.
bima kadzabu bihi ni, yang apa yang mereka telah mendustakannya, dekat sini. Jadi kalau dia terjemahkan mendustakan dengannya, dia tadi macam tak cantik lah. Walaupun ba ni nampak dengan maksud dengan. Ya. Tetapi kalimah dengan ini, ia adalah bertujuan untuk ziyadah sebagai huruf tambahan sahaja. Ya. Huruf tambahan ni bersebab jugalah. Nanti akan ada perbincangan jugalah ma'ani al-huruf. Kalau kita ada kesempatan pada waktu-waktu yang lain, mudah-mudahan kalau program ini masih lagi dapat diteruskan dengan baik, mungkin kita boleh bincangkan ma'ani al-huruf. Huruf-huruf dalam Al-Quran itu apakah maksud dia? Contohnya Hamzah. Hamzah baris atas tu ada berapa maksud? Sahaja tu ada berapa maksud? Ba baris bawah. Kadang-kadang Melayu kita ingatkan terjemahan ni adalah dengan. Tapi sebenarnya ada banyak lagi penggunaan untuk ba baris bawah ni. Kadang-kadang kita terjemahkan pada pun boleh, ya. Okey, kadang-kadang kita terjemahkan dengan sebab pun ada. Okay, dekat sini, ba ni adalah ba ziyadah yang masuk dengan maf'ul bih. Tapi soalannya, artinya yang dibuangnya pada surah Al-A'raf ni yang atas ni, makadzabu bihi, dia buang maf'ul bih. Jadi kenapa untuk surah Al-A'raf dia buang maf'ul bih, tetapi dalam surah Yunus dinyatakan maf'ul bih? Okey, anda perhatikan sebelum surah Al-A'raf ayat yang ke-101, ya. Ada firman Allah ayat yang ke-96, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu, dan Tuhan berfirman, sekiranya penduduk-penduduk negeri itu beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama', nescaya kami akan membuka kepada mereka barakatin, keberkatan-keberkatan, ataupun pintu pengurniaan yang melimpah berkatnya, minas sama'i wal ard, daripada langit dan bumi, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan rasul kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksaan disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Okey, jadi di sini Allah sebut kat sini walakin kadzabu, akan tetapi mereka dustakan. Sehingga kan dalam terjemahan saya terpaksa ditambahkan dalam kurungan ni. Mendustakan siapa? Mendustakan Rasul kami. Boleh tak? Kalau dengan maksud kat sini bukan mendustakan Rasul kami, mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Boleh juga. Jadi kat sini kita nak terjemahkan mendustakan apa? Mendustakan apa bersifat umum, tidak dinyatakan. Ya. Jadi kadang-kadang tidak disebutkan maf'ul bih untuk menunjukkan sifatnya lebih umum. Jadi bila tak ada maf'ul bih, mana maf'ul bih buang. Bila buang maf'ul bih, mendustakan apa sahaja yang boleh mencacatkan keberkatan ke atas mereka, ya. Jadi dekat situ walakin kadzabu. Disebut walakin kadzabu. Okey. Jadi bila disebut kadzabu dekat sini tidak ada bihi, bukankah ini bentuk yang sesuai dengan ayat yang ke-101 surah Al-A'raf tadi? Nah, perhatikan, fama kanu liyu'minu bima kadzabu, tidak diguna pakai bihi. Bima kadzabu apa? Bima kadzabu, apa sahaja yang mereka dustakan min qabl, sebelum ini. Cuma bila tidak disebutkan maf'ul bih, contoh kan, kalau saya sebut dia pukul Zaid, satu lagi dia pukul. So kalau sebut dia pukul, sifatnya boleh jadi lebih umum. Boleh jadi maksudnya dia pukul siapa saja yang datang. Ataupun tak kisah dia pukul siapa, yang penting nak ceritanya dia pukul. Jadi itu dalam Al-Quran Al-Karim, kadang-kadang sengaja dibuangkan maf'ul bih, nak maklumkan benda yang penting adalah kadzabu ni. Mereka ni, tindakan mereka dustakan. Okey, mudah-mudahan jelas, ya, insya-Allah lepas ni. Sebab nanti akan ada juga contoh. Biasanya dalam Al-Quran, antara kalimah yang kita akan beri perhatian juga nanti adalah pada muzakkar ataupun muannas. Ja'atuhum, ada ta marbutah, ada ta maftuhah yang sukun. Tapi anda perhatikan dekat bawah ni ja'uhum.
mereka datang kepada mereka. Jadi kenapa dekat sini datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayinat? Yang dekat sini rasul-rasul mereka datang kepada mereka bil bayinat. Itu juga akan dibincangkan ya pada aspek dhamir. So dhamir, dia tuan-puan dah mula terjebak dengan keindahan bahasa Al-Quran ataupun balaghah, kita akan beri perhatian selepas ini. Sebab ada ketikanya ja'athumul bayinat, ada ketikanya ja'ahumul bayinat tanpa ta al-maftuhah ni ya. Tanpa ta ni nama dia ta utaknis, ta yang merujuk jantina perempuan ya. Jadi itu pun ada kesan kepada macam mana saya menghayati ayat berkenaan. Tapi nanti insya-Allah kalau ada kelapangan kita akan bincangkan ya. Okey, jadi saya nak sebutkan di sini surah Al-A'raf ayat ke-96 tidak ada bihi. Maka sesuai dengan ini, ayat ini pun tidak ada bihi, ayat yang datang selepasnya pun ayat 101 tidak ada bihi. Ya. Kita tengok tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu tidak ada bihi min qabl. Sama macam ayat yang ke-96 tadi tidak ada bihi. Okey, begitu juga kalau anda perhatikan surah Al-A'raf ayat yang ke-103 ya. Allah sebut Allah sebut summa ba'athna min ba'dihim Musa. Kemudian kami utuskan selepas mereka itu Nabi Musa bi ayatina dengan membawa ayat-ayat kami ila fir'aun wa mala'ihi kepada Firaun dan ketua-ketua kaumnya. Fadhalamu biha, lalu mereka berlaku zalim akan ayat-ayat itu. Fanzur, maka perhatikanlah bagaimana kaifa kana aqibatul mufsidin, bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan. Jadi kalau anda perhatikan pada ayat yang ke-103 surah Al-A'raf, kejap Fi Yunus dzakara annahu ba'atha Musa. Okey. Dia ada huraian dia, nanti kita akan cuba bandingkan dengan ayat selepasnya sikit ya. Okey, saya lompat dulu ayat 103 ni. Kita kat IB sekejap ayat 103 surah Al-A'raf. Kita masuk kepada contoh dalam surah Yunus ya. Dalam surah Yunus ayat yang ke-73 Allah sebut fakadzabuhu, maka mereka tetap juga mendustakannya. Nya siapa? Tadi sebut fakadzabu bihi ya. Dekat sini fakadzabuhu, mereka mendustakannya. Nya ni siapa? Nya ni merujuk kepada Nabi Nuh alaihi salam. Fanajjaynahu wa man ma'ahu, dan kami selamatkannya iaitu Nabi Nuh wa man ma'ahu dan orang yang bersama Nabi Nuh fil fulk, di dalam bahtera. Wa ja'alnahum khalaif, lalu kami jadikan mereka ini pengganti-pengganti, iaitu selepas kematian semua manusia, mereka ini sahaja yang tinggal ya. Jadi ada tiga zaman semuanya beriman. Satu, zaman sebelum dibangkitkan Nabi Nuh, diutuskan Nabi Nuh alaihi salam ya. Iaitu pada zaman Nabi Adam, semuanya beriman. Kemudian zaman yang kedua adalah setelah zaman Nabi Nuh selamat daripada banjir besar. Yang ketiga adalah cerita tentang kaum Nabi Yunus. Itu tiga kumpulan ini semuanya beriman, tidak ada yang kufur ya. Jadi kalau orang cerita tentang Qabil mati dalam keadaan kufur ke? Jadi yang dilakukan oleh Qabil hanyalah pada aspek maksiat, kemaksiatan, membunuh saudara se-Islam ataupun saudara seagama. Tetapi tidaklah menceritakan tentang aspek Qabil, ataupun setengahnya mereka sebutkan tak elok sebut nama ya, sebab Al-Quran tak nyatakan nama siapa. Yang penting orang ini, ataupun kalau setengah ulama kata ni Qabil, mereka ini dia ini tetap juga mati dalam keadaan
menganut agama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia pernah membunuh saudaranya ya sendiri. Okay, saya teruskan. Mohon maaf atas kelencongan. Yang penting saya nak sebut khalaif ni. Khalaif ni pengganti ataupun orang yang memakmurkan bumi Allah Ta'ala. Wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina. Serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dengan banjir dan taufan sehingga punah ranah semuanya. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin. Maka perhatikanlah kaifa kana aqibatul munzirin. Bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami setelah diberi amaran. Okey, saya teruskan. Summa ba'athna min ba'dihi rusulan. Kemudian kami utuskan selepas Nabi Nuh itu rusulan, rasul-rasul ila qaumihim, kepada kaum mereka. Faja'uhum bil bayinat, lalu mereka datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang nyata. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi, tidaklah mereka beriman dengan apa yang mereka dustakan dengannya. Min qabl, sebelum ini, kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin, begitulah kami kunci ataupun paterikan hati-hati orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah sebut lagi, summa ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kemudian kami utuskan selepas mereka ini, iaitu Nabi Musa dan Harun, kepada Fir'aun dan pemuka ataupun bangsawan Fir'aun, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, fastakbaru, tapi mereka sombong, wa kanu qauman mujrimin, dan mereka ini adalah kaum yang biasa melakukan dosa. Jadi anda perhatikan untuk bahagian ini Allah sebut wa aghraqna alladhina kadzabu, kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan bi ayatina. Ada tambahan bi ayatina di sini. Ya. Jadi sesuai dengan kalimah bi ayatina, dia taklah berhenti wa aghraqna alladhina kadzabu, berhenti begitu. Tapi ada bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Sesuai dengan itu, maka ayat yang selepasnya didatangkan dengan bihi. Ya, didatangkan dengan bihi. Ayat kat bawah ni. So Maksudnya bihi, Ustaz, maksudnya bihi tu ayat-ayat lah bihi ni sebenarnya apa yang dibawa dengannya. Jadi boleh jadi ayat-ayat. Sebab apa? Kalau kita sebut dengan ayat-ayat ni, dia akan datang dengan biha. Ya. Tapi masih lagi umum. Tapi umum dia ni, dia tambah bi dengan hi. Spesifik sedikit daripada yang tadi. Daripada yang kadzabu yang tidak ada bihi. Kadzabu yang tidak ada bihi itu lebih umum. Ini spesifik lagi. Ini lagi spesifik bi ayatina. Okey ya. Jadi anda perhatikan bagaimana dalam Al-A'raf tadi, walakin kadzabu, dalam Al-A'raf tidak ada bihi ataupun bi ayatina, ayat yang ke-96. Tapi dalam surah Yunus tadi ada bihi, ada bi ayatina. Ya. Kemudian anda perhatikan sesuailah dengan selepasnya. Okay, anda perhatikan ayat selepas ni. Maaf ya, kita akan beri perhatian pada dua muka surat ni. Okey, ayat selepas ni, ayat 75, summa ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun. Di sini ada sebut Musa dan Harun. Ya. Ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina. Ada tambah juga bi ayatina. Okey, anda bandingkan dengan ayat yang ke-103 surah Al-A'raf. Dekat sini yang saya kata kat IV sekejap tadi. Yang mana dalam surah Al-A'raf disebut summa ba'athna min ba'dihim Musa. Tidak disebutkan wa Harun. Ya? Jadi Harun tidak disebutkan dalam surah Al-A'raf. Kenapa ya dalam surah Al-A'raf tak disebut Harun, tetapi dalam surah Yunus disebutkan Harun? Ini menunjukkan ada kebersamaan. Ya? Maksudnya begitulah. Dalam surah Yunus, dia nak bagi tahu sepanjang zaman tak boleh elak ada dua kumpulan. Yang beriman dan lagi yang tidak beriman. Yang beriman itu Allah selamatkan, yang tidak beriman itu Allah musnahkan. Maka disebutkan siapakah lagi bersama dengan Nabi Musa, iaitu Nabi Harun AS. Oleh kerana ditambah perkataan Harun pada surah Yunus, maka sesuailah pada surah Yunus itu ada penambahan. Jadi penambahannya bihi. Nampak ya? Tapi untuk surah Al-A'raf tidak ada tambahan Harun,
Kemudian lagi ada sedikit perbezaan. Bi ayatina dalam surah Al-A'raf disebut terlebih dahulu. Berbanding dalam surah Yunus, bi ayatina duduk belakang. Kalau tuan-tuan perasan, untuk yang ini dengan yang ini. Ini posisinya tak sama. Kalau dalam surah Yunus, ila fir'auna wa mala'i berada di hadapan, bi ayatina di belakang. Ya. Okey, jadi ceritanya adalah sesuai dengan ada penambahan lafaz Harun, maka dengan itu ditambahkan juga lafaz bihi untuk pada ayat yang ada Harun wa Harun. Okey, kemudian dekat sini fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Dekat sini fadzalamu biha disebut dahulu, mereka melakukan kezaliman dengannya. Jadi dekat sini ayatnya pendek saja, lafaznya sebut fadzalamu biha, mereka melakukan kezaliman. Tetapi dalam surah Yunus fadzalamu biha dihuraikan dengan apakah kezaliman yang mereka lakukan? Yang pertama fastakbaru, mereka lakukan kesombongan. Yang kedua wa kanu qauman mujrimin, mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa. Jadi anda perhatikan bagaimana dalam surah Al-A'raf digunakan dengan dua kalimah sahaja, fadzalamu biha, tetapi dalam surah Yunus digunakan fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, sesuai dengan ayat yang dipanjangkan, maka ditambah bihi pada ayat yang dipanjangkan. Jelas ya? Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan membantulah tuan-puan untuk selepas ini menghayati firman Allah. Bila ada penambahan, sudah tentu ada sesuatu yang berlaku pada ayat berkenaan. Okey, kemudian kalau saya bacakan daripada buku, ini luar daripada nota saya sikit. Disebutkan oleh Al-Karmani bahawa disebutkan Al-A'raf, dalam Al-A'raf itu bima kadzabu, tidak ada bihi, kerana pada awalnya ada walau anna ahlal qura amanu, dan ayat berkenaan ada walakin kadzabu. Jadi tidak disebutkan walakin kadzabu bihi, sama macam yang saya sebutkan tadi, ya. Tapi dalam surah Yunus ada beberapa tempat. Yang pertama ayat 73 kadzabuhu, disebut kadzabuhu, ada penambahan ha dekat sini, dan ada kadzabu bi ayatina, maka sesuai dengan itu bima kadzabu bihi. Ini dalam buku ni dia kuatkan lagi lah apa yang beliau cuba sampaikan, ya. Okey, jadi sekali-sekala tuan-puan, kalau ada masa tuan-puan boleh cuba juga buka kitab asal dia. So bila tuan-puan dah boleh cuba buka kitab asal dia, menjadikan pembelajaran ni lebih kita rasa lebih autentik lah, ya, daripada tuan-puan baca pembentangan saya ni. Mungkin setengah orang dia nak tengok kitab mana ni guna pakai ni, ya. Jadi dalam kitab tu ada juga orang menghukum As-Samarra'i. Saya ambil daripada nota As-Samarra'i, ni nota saya ni, saya ambil daripada kitab As-Samarra'i, tulisannya At-Ta'birul Qur'ani, ya. Ya, saya tunjuk kepada tuan-puan. Dalam At-Ta'birul Qur'ani, mungkin perbahasan ilmu ni agak baru bagi setengah orang. Buku At-Ta'bir Al-Qur'ani. Buku ni, ya, At-Ta'birul Qur'ani. Tuan-puan boleh dapatkan dalam bentuk soft copy nanti. Yang saya punya versi yang ni. Ini yang saya punya. Tapi sekarang ni ada cetakan yang lebih baru. Tuan-puan boleh dapatkan yang ni, ya, dari Ibnu Katsir punya. Yang ni lagi lawa lah. Yang ni saya punya. Tapi yang ni lagi baru. Cetakan ni lagi cantik, ya. Cetakan yang latest ni lagi cantik. So dalam cetakan ni, dalam buku ni, dia selepas beliau memuatkan pandangan beliau turut menukilkan pandangan ilmuwan yang lain, sarjana-sarjana yang lain, untuk menguatkan lagi hujah beliau. Sebab tu kadang-kadang saya sebutkan jugalah siapa lagi yang menyebut pandangan ini selain daripada beliau, ya. Okey, saya teruskan lagi insya-Allah. Okey. Sekarang ni kita nak tengok lagi dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Allah sebut alam tara. Ini muka surat yang ke-11, ya. Tidakkah engkau memikirkan?
annallaha ya'lamu, bahawa Allah itu mengetahui ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathah, tidaklah berlaku bisikan antara 3 orang, illa huwa rabi'uhum, melainkan yang keempat pasti ada Allah yang Maha mengetahui. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidaklah berlaku bisikan antara 5 orang, melainkan ada yang keenam, Allah Ta'ala juga Maha mengetahui apa yang mereka bisikkan. Wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, tidak juga sikit daripada tu. Sikit contohnya bisikan tu berlaku antara 2 orang, mesti ada Allah yang ketiga, ya, ataupun lebih banyak. Tuan-puan boleh nampak bentuk ayat ini saja, surah Al-Mujadalah. Yang pertama bila sebut ma yakunu min najwa, boleh je potong yang ini, illa huwa ma'ahum, betul tak? Kalau potong ni, najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum, ayat ni dah sampai. Maksudnya begini, ya, tidaklah berlaku bisikan, melainkan Allah mesti bersama mereka, aina ma kanu, di mana sahaja mereka berada, betul tak? Tetapi kenapa ada tambahan begini, thalathatin, antara 3 orang, melainkan Allah pasti jadi yang keempat. Dan tidaklah berlaku antara 5 orang, melainkan Allah itu pasti jadi yang keenam. Tidaklah sedikit daripada itu, melainkan Allah bersama mereka. Tidaklah lebih banyak daripada itu, melainkan Allah bersama mereka. Kenapa tak potong saja bahagian ni, terus masuk illa huwa ma'ahum? Nampak tak bentuk ayat ni? Okey, jadi bentuk ayat ni tuan-puan, kita panggilkan, kita sebutkan bila ada penambahan ni, penambahan thalathatin illa huwa rabi'uhum ni, kita panggil ini uslubnya uslub al-itnab. Al-itnab ni uslub dipanjangkan cerita. Benda yang pendek tapi boleh dihuraikan dengan panjang. Al-itnab. Dalam syair biasa berlaku begini, uslub al-itnab. Kadang-kadang cerita pendek je, tak ada apa pun, tapi al-itnab dipanjangkan. Jadi benda tu jadi lebih menarik untuk didengari, ya. Okey. Ada yang menentang penggunaan al-itnab terhadap Al-Quran. Mereka katakan Al-Quran tidak ada kalimah yang lebih. Al-Quran semuanya ijaz, ringkas dan sampai. Tapi kita sebutkan di sini, al-itnab dekat sini hanya secara bahasa saja. Kalimah itu dilihat lebih, tetapi ia menyempurnakan makna. Ya? Sebab beza al-itnab yang diguna pakai dalam Al-Quran, dia tak sama dengan al-itnab yang diguna pakai oleh manusia. Al-itnab dalam Al-Quran, ia menyempurnakan makna dan ia memuaskan hati orang yang mendengar ataupun orang yang membaca. Jadi orang baca, bila ada kalimah ni, dia jadi puas dengan bacaan dia. Tetapi berbeza dengan al-itnab manusia. Contoh macam saya punya huraian mungkin ada itnab. Itnab saya ni bukannya untuk memuaskan pendengar, tapi itnab saya ni meleret. Betul? Jadi itnab, manusia punya itnab, dia menyebabkan jadi ada meleretnya pada penyampaian dia. Tapi Allah Ta'ala punya itnab ini adalah melengkapkan makna. Okay. Apa yang saya nak sampaikan di sini nanti saya sebutkan. Apa kaitan itnab dengan apa yang saya nak sampaikan di surah Az-Zikr. Ya? Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian ia memberitahu kepada mereka, Allah Ta'ala memberitahu kepada mereka bima 'amilu, dengan apa yang mereka kerjakan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah mengetahui, Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okey, anda perhatikan bila ada unsur al-itnab, artinya penceritaannya lebih panjang dan terperinci. Betul tak? Sebab boleh saja ma yakun min najwa illa huwa ma'ahum, tapi dipanjangkan, menunjukkan ayat ini memanjangkan cerita. Ya? Okey, bila ada pemanjangan cerita, anda perhatikan pada kalimah ma fis samawati wa ma fil ard, dipanjangkan bentuk. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau kita belajar bahasa Arab, boleh sahaja disebut ma fis samawati wal ard tanpa ada ma fi yang kedua. Jadi ya'lamu ma fis samawati wal ard.
Tetapi kenapa pada ayat ini ada tambah wa ma fi, ada pertambahan ini? Ya, disesuaikan dengan persembahan ayat. Persembahan ayat ini lebih panjang, maka sesuai dengan persembahan ayat yang ada unsur itnab tadi, ditambahkan wa ma fi. Itu huraian yang pertama. Okey, macam mana saya nak bandingkan? Anda boleh bandingkan dengan surah Al-Ankabut ayat yang ke-52 ya. Okey, ayat yang ke-52 anda perhatikan dekat sini. Kita tengok ya. Katakanlah wahai Muhammad, kafa billahi baini wa bainakum syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi yang mengetahui perkara yang berbangkit antaraku dengan kamu. Tuan-puan, sebenarnya B juga dekat sini adalah huruf ziyadah ya. Sepatutnya kita sebut kafallahu baini wa bainakum. Boleh, cukuplah Allah. Tapi boleh tambah kafa billah dengan Allah yang membawa makna yang lebih lengkap. Ya. Jadi bukan Allah mencukupkan saja, tapi kita rasa dengan Allah itu mencukupkan kita. Jadi adanya saksi ya. Jadi ba ni harfuz ziyadah. Kalau kita i'rab Allah ni, ini adalah marfu' marfu' mahallan tapi majrur lafzan. Pada tempat dia adalah fa'il. Tapi secara lafzan ini adalah isim majrur yang datang selepas isim yang datang selepas harfu jar. Okey, kita letak tepi dahulu dari sudut i'rab. Yang penting saya nak sebutkan di sini, ayat ni Allah kata cukuplah Allah menjadi saksi yang mengetahui perkara yang berbangkit antaraku dan antara kamu. Syahidah sebagai saksi. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dekat sini dipendekkan. Tidak ada wa ma fi. Wa ma fi bagaimana? Walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang beriman dengan perkara yang batil, wa kafaru billah, tetapi dalam masa sama mereka juga kufur kepada Allah, ulaika humul khasirun. Mereka ini adalah orang-orang yang rugi. Jadi anda perhatikan, ada perbezaan yang ketara antara ayat dalam surah Al-Mujadalah dan Al-Ankabut. Al-Mujadalah ada pengulangan wa ma fi 2 kali. Wa ma fi ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tetapi dalam surah Al-Ankabut juga cerita tentang pengetahuan Allah, tapi ma fis samawati wa ma wal ard, tidak ada wa ma fi yang kedua. Kenapa untuk surah Al-Ankabut ayat yang ke-52 tidak ada wa ma fi yang kedua? Tapi Al-Mujadalah ayat yang ke-7 ada wa ma fi. Okey, jadi ayat surah Al-Mujadalah menceritakan tentang luasnya ilmu Allah Ta'ala. Bagaimana ilmu Allah Ta'ala ini meliputi benda yang juz'i ataupun benda yang terperinci. Dan ini tidak dijelaskan dalam surah Al-Ankabut. Anda tengok ya, anda perhatikan. Bila Allah sebut, Allah panjangkan ayat ni, Al-Itnab ni, menunjukkan dalam mana pun benda yang berlaku, Allah tetap tahu. Jadi nampak Itnab dekat sini, ia memberi makna yang baru. Ia melengkapkan lagi penghayatan saya terhadap ayat. Bila ada itnab pada ayat, bukanlah bermaksud kalam Allah meleret. Bukan. Kalam Allah tidak meleret, tetapi pertambahan ayat itu menambahkan lagi penghayatan saya terhadap ayat, iaitu panjang mana pun perkataan saya, contoh. Ya, Allah tetap mengetahui. Maka sesuai dengan itu, ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, Allah Maha mengetahui. Maka dipanjangkan ayat. Ya, Al-Itnab. Okey. Tetapi yang ini tidaklah disebutkan begitu ya. Allah sebut cukuplah Allah syahid. Allah jadi saksi. Pendek je. Macam ibaratnya rumah tu ada CCTV. Hati-hati. Pendek je kataan dia. Ya. Tapi berbeza pula contoh. Kamu lepak kat depan tu ke, ataupun kamu buat apa ke, merompak ke, mencuri ke, CCTV tetap memerhati, dia tahu sikit-sikit, satu-satu. Jadi ada beza penyampaian surah. Al-Mujadalah sesuai dengan penyampaian surahnya, Al-Ankabut sesuai dengan penyampaian surahnya. Ya? Maka dekat ayat ini dibentangkan dalam bentuk yang pendek, ya'lamu ma fis samawati wal ard, didatangkan dengan bentuk yang pendek. Okey, dapat ya? Okey. Kemudian kalau anda perhatikan selepas bahagian ni Allah sebut apa? Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah.
Allah bagi tahu kepada mereka dengan apa yang mereka dahulukan pada hari kiamat. Artinya Allah bagi tahu apa yang mereka lakukan dari sudut bisikan mereka, apa yang mereka katakan, semua itu dihitung oleh Allah. Innallaha bikulli, ada tambah bikulli, setiap sesuatu alim. Boleh je Allah sebut innallaha alim, betul tak? Tetapi kenapa tambah bikulli syai'in? Jadi itnab pada ayat ini penambahan kalimah pada zahirnya. Jadi secara dalamannya adalah menambahkan penghayatan ataupun saya punya pandangan tentang Allah Ta'ala, iaitu Allah Maha mengetahui panjang mana pun perkataan saya, pendek mana pun perkataan saya. Bikulli syai'in, secara halus Allah itu alim, Maha mengetahui segalanya. Ya? Okey. Tapi dekat sini tidaklah dinyatakan satu-satu. Maka sesuai dengan itu, oleh kerana bahagian surah Al-Ankabut ayatnya lebih ringkas, penyampaiannya lebih ringkas, maka ya'lamu ma fis samawati wal ard, tidak ada wa ma fi. Ya. Untuk Al-Mujadalah disebabkan adanya bentuk yang lebih terperinci, maka datangnya wa ma fi yang kedua. Okey, jelas ya? Sebab soalan ini selalu juga saya dapat, ya, ma fis samawati wal ard dengan ma fis samawati wa ma fil ard. Apa beza dua bentuk ni? Jadi soalan ni selalu orang tanya, tuan-puan. Bila tuan-puan dah cuba belajar bahasa Arab, soalan-soalan begini bila dibangkitkan, mudah-mudahan tuan-puan dah ada jawapan lah selepas ni, ya. Apa beza ma fis samawati wal ard, satu lagi ma fis samawati wa ma fil ard. Okey, kita perhatikan lagi contoh lain dalam Al-Quran Karim, ya. Dalam surah Taha, Allah berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Lahu, dialah yang memiliki, ma fis samawati, apa yang ada di langit. Kemudian wa ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma tahta thara, dan apa yang ada di bawah athara, tanah basah di perut bumi. Okay, anda perhatikan ayat yang ke-6, kenapa dia sebut ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat ni pendek juga. Tadi kalau sebut Al-Ankabut, ya ayat pendek. Tapi ayat surah Taha, ayat yang ke-6 ni pendek juga. Tapi anda perhatikan, ini bentuk itnab. Ya? Itnab ni macam mana? Lahu ma fis samawati wal ard wa ma bainahuma, ditambah lagi antara keduanya, langit dan bumi. Wa ma tahta thara, tanah basah di bawah perut bumi. Okey. Wa ma tahta thara ni di bumi ke di langit? Wa ma tahta thara, ini di bumi. Wa ma bainahuma, antara langit dan bumi. Ini langit ke bumi sebenarnya? Antara langit dan bumi. Boleh jadi di bumi dan boleh jadi di langit. Sebenarnya disebut wa ma bainahuma memang dah dijelaskan pada dua kalimah ni. Betul? Ya. Jadi kalau tak tambah wa ma bainahuma, memang saya faham ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit, iaitu di atas kepala manusia, wa ma fil ard, dan apa yang berada di lantai bumi ni. Wa ma bainahuma, apa yang ada di antara langit dan bumi, benda yang sama. Kalau tak tambah wa ma bainahuma, bukankah ia telah pun sampai kepada pembaca? Kemudian wa ma tahta thara, sebut lagi di bawah tanah basah perut bumi. Bukankah ini sama yang wa ma fil ard? Tetapi kenapa ini salah satu bentuk itnab, disebutkan dengan terperinci, dengan lebih halus. Tuan-puan, itnabnya, bentuk itnab ni berbeza sedikit dengan penyampaian manusia. Bila manusia mereka itnab, mereka cerita, kadang-kadang mereka meleret. Tapi tuan-puan pernah tengok beberapa ilmuwan ataupun ustaz asatiza, bila huraiannya makin meleret, makin mendalam, menunjukkan ilmunya makin mendalam. Betul tak? Bila seorang asatiza, ustaz, dihuraikan setengah ayat, ayatnya pendek je. Surah Al-Kawthar contoh, pendek je. Tapi dihuraikan tu panjang, 1 jam, 2 jam tak habis lagi. Jadi itnabnya ustaz tu, bila dia meleret dalam dia punya penyampaian, mungkin hikmah dia ketika itu adalah, kebijaksanaan dia adalah ketika itu memang perlu disampaikan dengan panjang. Yang kedua, sebagai pendengar kita akan dapati dia ni banyak ilmu, boleh luahkan 3 ayat tu dalam 3 jam, 4 jam. Ya? Jadi itnab dalam ayat Al-Quran kadang-kadang menunjukkan bahawa Allah itu maha mengetahui secara benda yang halus, menampakkan lagi keilmuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Sebab itu ada bentuk itnab.
Sebab itu setengah orang dia menafikan. Saya sebutkan ni sebab dalam pengajian ulum Al-Quran memang dibincangkan. Boleh atau tidak dalam Al-Quran ada bentuk itnab. Ada bentuk yang kita kata ada penambahan kalimah. Sedangkan bukankah kalam Allah itu semua ijaz? Ijaz ni lawan kepada itnab dia. Ijaz ni aja macam mana? Ijaz ni aja begini. Tuan puan ya. Al-itnab. Al-itnab ni pemanjangan. Lawan dia adalah al-ijaz. Saya rasa saya pernah sentuh sebelum ni, saya pernah sebut, tapi saya ulang lagi lah ya. Al-itnab lawannya al-ijaz. Ijaz ni ringkas, tapi maklumat sampai. Ijaz ni menunjukkan hikmah dan kebijaksanaan seseorang. Bila dia bercakap pendek je, tapi sampai. Ya. Antara yang ijaz kalamnya adalah Nabi SAW. Disebut jawami'ul kalim. Lafaznya pendek, tapi membawa banyak maksud. Jadi menunjukkan orang tu berhikmah. Tapi ada kalinya bila dihuraikan dengan panjang, itu itnab. Menunjukkan ilmunya halus. Okay. Jadi, bila ada perbincangan tentang boleh atau tidak berlaku itnab dalam Al-Quran, kita sebutkan, itnab itu bersebab. Ada sebab, ada itnab ni. Sepatutnya itnab itu bukannya menampakkan kecacatan Al-Quran, tidak. Al-itnab dalam Al-Quran bukannya menampakkan kecacatan, bahkan menampakkan lagi kesempurnaan ataupun kemukjizatan Al-Quran. Itu yang kita kena pegang. Jadi kalau pun kita sebut itnab, itnab dekat sini bukan itnab yang mencacatkan, tapi itnab yang menyempurnakan. Ya? Bila kita baca surah Taha ayat ke-6, ayat pendek juga. Tapi kat mana itnab? Itnab tak semestinya ayat panjang. Itnab ni bila dia detailkan benda yang kalau kita tak sebutkan, dah sampai maksud. Contohnya kalau sebut lahu ma fis samawati wal ard, dah sampai maksud. Tapi bila sebut lagi wa ma bainahuma wa ma tahta thara, dihurai panjang lagi, itu unsur itnab. Tapi itnab ini bukan mencacatkan, menampakkan lagi kesempurnaan ayat, menampakkan lagi bahawa Allah ini ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya? Allah ini al-latif, maha mengetahui benda yang halus, wal al-khabir, maha pakar, expert dalam segala benda. Jadi sebab tu bila diperincikan, menampakkan lagi bahagian itu. Okey, berbeza dengan surah An-Nahl. Anda perhatikan, walahu ma fis samawati wal ard. Allah itu memiliki apa yang ada di langit dan bumi. Walahuddin wasiba. Dan kepadanya sahaja adanya agama yang dan ketaatan yang selama-lamanya. Ya, adanya agama untuk Allah Taala sahaja. Afaghairallahi tattaqun. Adakah kamu takut selain daripada Allah? Adakah selain daripada Allah yang patut kamu takut? Tidak. Jadi kat sini anda perhatikan yang jelasnya antara tambahan nota yang lain ada yang sebutkan beza ma fis samawati wa ma fil ard dengan ma fis samawati wal ard. Ma fis samawati wa ma fil ard adalah Allah nak cerita tentang makhluk. Berbeza dengan ma fis samawati wal ard, Allah cerita tentang Allah. Jadi dia tak panjangkan cerita tentang makhluk ni. Dia cerita tentang Allah. Sebab tu walahu ma fis samawati wal ard. Pendek je, tak sebut wa ma bainahuma, tak sebut wa ma tahta thara. Tapi yang penting apa impak selepas saya tahu Allah ni memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Impaknya adalah saya faham bahawa Allah itu ad-dinu wasibah. Baginya sahaja agama yang selama-lamanya. Bila saya faham Allah itu memiliki langit dan bumi, apa lagi kesan? Saya tahu bahawa saya tidak berhak untuk bertakwa selain daripada Allah. Jadi ini cerita tentang Allah. Dapat ya? Okey, jadi sesuai dengan itu, wa ma fi pada surah An-Nahl tidak disebutkan sebab bukan makhluk yang nak dicanang-canangkan kat sini, cuma nak sebutkan tentang Allah. Tapi bahagian atas surah Taha untuk menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dipanjangkan, diitnabkan. Bahagian bawah diijazkan bahagian ini. Jelas ya? Okey, boleh jadi tak bila dalam surah An-Nahl disebut al-ijaz, tapi dalam masa sama ada bentuk itnab? Boleh jadi. Ya, dia ijaz pada bahagian penciptaan langit dan bumi, apa yang ada di langit dan bumi, tapi dia itnab pada bahagian cerita tentang Allah. Ya, jadi dia itnab lagi walahuddin wasibah. Boleh je berhenti kat sini tanpa ada afaghairallahi tattaqun. Cuma sebab bahagian ini yang nak diberi perhatian, maka dipanjangkan bahagian ini. Bahagian apa yang saya perlu lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas je? Okey.
Saya teruskan. Kalau tuan-puan rasa berat, tuan-puan maklumkan ya. Okay, firman Allah lagi dalam surah yang lain, Allah sebut, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji tertentu bagi Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Walahul hamdu fil akhirah, dan baginya lah juga segala pujian di akhirat. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah sahaja yang maha bijaksana, yang lagi maha mendalam pengetahuannya. Bukti mendalam pengetahuannya, dekat sini ayat pertama ni tuan-tuan. Tadi saya sebutkan ma fis samawati wa ma fil ard, bila ayat tu nak bercerita tentang makhluk. Tapi dekat sini bukankah cerita tentang Allah? Cerita tentang Allah, alhamdulillah. Kemudian allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakim wa huwal khabir. Ini bukankah cerita tentang Allah? Anda perhatikan ayat selepasnya. Walaupun ia sedang bercerita tentang Allah, tapi anda perhatikan ia cerita tentang Allah Ta'ala pada aspek Allah ini Al-Hakim, maha bijaksana. Al-Khabir, maha mendalam pengetahuannya. Oleh kerana nak tunjulkan mendalamnya pengetahuannya, maka dipanjangkan bahagian ini. Ada tambah wa ma fi. Okay, kita perhatikan ayat yang kedua, ya'lamu ma yaliju fil ard. Apa bukti Allah ni maha mendalam pengetahuannya? Dia tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar daripada bumi. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik balik kepada langit. Wa huwar rahimul ghafur, dan Allah ini maha mengasihani, maha pengampun. Ini ayat 2 ni sebahagian besarnya adalah bercerita tentang makhluk. Kan? Berceritanya tentang makhluk ini untuk membuktikan ya'lamu, Allah ini maha mengetahui. Itu ayat yang kedua, surah Sabah. Sangat jelas pada dua ayat ini, bahagian bawah ni ayat kedua ini memperincikan apa yang disebutkan tentang lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sesuai pada konteks memperincikan, wa ma fi diulang. Okay. Sebaliknya dalam ayat yang ke-116 surah Al-Baqarah, wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka berkata Allah ini mempunyai anak. Subhanahu, maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan itu. Bal lahu ma fis samawati wal ard, bahkan dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi dekat sini anda perhatikan tidak ada pengulangan wa ma fi untuk ayat yang ke-116. Kenapa tidak ada pengulangan wa ma fi? Kullun lahu qanitun. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita tentang Allah Taala. Ya, cerita tentang Allah Taala, maka diringkaskan bahagian makhluk punya. Ya. Jadi cerita tentang Allah, maka dibuang wa ma fi. Jelas ya? Okey. Saya teruskan lagi. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-15, firman Allah, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Nanti bila sampai masanya kita akan bincang pula apa beza ma fi dengan man fi. Tadi kan kita sebut lahu ma fis samawati wa ma fil ard ataupun lahu ma fis samawati wal ard. Tapi kali ini surah Ar-Ra'd, anda perhatikan kalimah yang diguna pakai adalah man. Tadi ma. Apa beza ma dengan man? So nanti kita akan bincangkan bila sampai maksudnya. Bila sampai masa. Allah kata kepada Allah bersujudnya makhluk yang ada di langit dan di bumi. Mereka bersujud dalam keadaan macam mana? Tawa'an. Dalam keadaan sukarela. Ya? Wa karahan. Ataupun dalam keadaan terpaksa. Wa dhilaluhum bil-ghuduwi wal-asal. Bayang-bayang mereka itu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Okay, bila saya baca surah Al-Hajj, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Ada pengulangan wa man fi lagi sekali.
Kenapa tidak seperti Ar-Ra'd? Ar-Ra'd man fis samawati wal ard. Tetapi surah Al-Hajj man fis samawati wa man fil ard. Ada pengulangan wa man fi. Tidakkah kamu melihat bahawa Allah ini bersujud kepadanya? Siapa yang bersujud padanya? Yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wasyamsu wal qamar. Allah perincikan. Antaranya juga wasyamsu, matahari. Wal qamar, bulan. Wan nujum, bintang. Wal jibal, bukit. Wasyajar, pokok. Wad dawab, wad dawab, iaitu binatang-binatang. Wa kathirun minan nas, serta sebahagian besar dalam kalangan manusia. Wa kathirun haqqa alaihi al-azab, tetapi banyak juga manusia yang berhak mendapat azab. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah kepadanya, fama lahu min mukrim, tidak ada orang yang boleh memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Dan sesungguhnya Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Tuan-puan nampak tak perbezaan yang sangat jelas antara ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18? Ya, ayat yang ke-15 walaupun cerita tentang makhluk, tetapi tidak diperincikan. Kan? Tapi dalam surah Al-Hajj ni, boleh saja sebut annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Terus masuk wa kathirun haqqa alaihi al-azab. Ya? Tapi ayat ni disebut juga wasyams. Matahari, bukankah matahari berada di langit? Wal qamar, bukankah qamar ni juga termasuk dalam golongan yang ni? Wan nujum, bukankah termasuk dalam ni? Wal jibal, bukan termasuk dalam fil ard wa ma fil ard. Wasyajar wa ma fil ard ni. Wad dawab wa kathirun minan nas. Nampak tak? Jadi dekat sini dia berbentuk itnab. Dan itnab ni dekat sini dia adalah bila ada ataf. Ataf ni apa? Ataf ni kalimah dan. Al-atf, kalimah dan, dia macam senaraikan satu-satu. Padahal boleh je Allah sebut yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tapi bila ada atf, dan anda perhatikan lagi, atf dekat sini adalah bentuknya macam mana? Bentuknya mula-mula disebutkan al-am atau al-am, kemudian fal khas. Disebutkan bentuk yang am dulu, kemudian dia khaskan. Jadi bukanlah benda yang berbeza. Al-am fal khas. Apa maksud al-am fal khas? Dekat sini, man fis samawati wa man fil ard, ini al-am, benda yang umum. Ya. Khasnya apa? Okey, antara yang ada di langit, antaranya asyams. Jadi yang ni, bahagian ini. Wal qamar, antaranya yang ni pun sama dalam ni. Wan nujum, ini pun sama yang ni. Ini bukan benda yang berbeza. Tiga ni bukan benda yang berbeza daripada yang ini. Ya? Jadi bentuk yang begini ada dalam Al-Quran, tuan-puan. Contohnya, tanazzalul malaikatu warruh. Turunnya malaikat pada malam itu, warruh, dan begitu juga ruh. Adakah di situ ruh dekat situ adalah ruh yang berbeza daripada malaikat? Tidak. Malaikat itu adalah am. Ar-ruh, antara dalam kalangan malaikat ada yang lebih spesifik, ada yang lebih khusus, iaitu ar-ruh, iaitu malaikat Jibril. Ya. Okey, saya teruskan lagi. Jadi dekat sini ada tambahan sesuai dengan bentuk yang lebih diperincikan, maka ditambah wa man fi. Ya. Okey, satu lagi, anda perhatikan lebih indah apabila Al-Quran dia sesuaikan dengan wa kathirun haqqa alaihi al-azab. Anda perhatikan, kalaulah dibuang bahagian belakang ni, wasyamsu sampai wa kathirun minan nas, tidakkah penyampaian ayat itu akan lebih cacat? Ya, contoh, alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kathirun haqqa alaihi al-azab. Macam mana pula cerita tentang orang sujud tapi ramai dapat azab? Tidakkah menampakkan bentuk yang tidak cantik pada ayat ni? Ya. Jadi bila ditambahkan adanya uslub itnab ni, menampakkan lagi keindahan bahasa Al-Quran, iaitu Al-Quran ayat ini mengatafkan dengan kalimah wa kathirun minan nas. Ramai yang sujud pada Allah. Ya. Tetapi ramai juga yang dapat azab. Jadi dekat sini bila ada wa kathirun minan nas, maksud dengan wa kathirun haqqa alaihi al-azab, ini adalah bentuk yang lebih cantik kesinambungannya berbanding wa man fil ardi wa kathirun haqqa alaihi al-azab. Tidak ada bahagian tengah.
Nampak ya? Okey, jadi saya rasa jelas untuk yang ini. Okey. Jadi jawapan yang pertama, kenapa ada pengulangan adalah pada konteks yang diperincikan, ada pengulangan mafi ataupun manfi. Okay, ada lagi jawapan yang kedua ya. Okay, contoh yang jelas surah Al-Hadid. Firman Allah, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim. Dan dia Allah Ta'ala ni Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Jadi untuk ayat yang pertama surah Al-Hadid tidak ada pengulangan mafi. Surah Al-Hashr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada pengulangan mafi pada surah Al-Hashr. Segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, wa huwal azizul hakim. Penutup ayat ni sama juga dengan surah Al-Hadid ya. Ayat yang pertama tadi. Jadi kenapa dalam surah Al-Hadid permulaan ayatnya sama? Sama dengan Al-Hashr. Permulaannya sama dan penutup ayatnya sama. Tapi bahagian ini yang tak sama. Mana dekat sini? Nampak ya? Okey, kita tengok. Apa bezanya dalam surah Al-Hadid dan dalam surah Al-Hashr. Dalam surah Al-Hadid, firman Allah, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Anda perhatikan ayat selepas ni. Lahu mulkus samawati wal ard. Dialah sahaja yang menguasai langit dan bumi. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Huwal awwalu. Dialah yang paling awal. Wal akhiru. Yang paling akhir. Dekat sini bukan bermaksud yang paling awal ni. Sebab ada ustaz yang terjemahkan begini. Huwal awwalu wal akhiru. Dia ada awal. Ada ustaz yang terjemahkan begitu ya. Jadi dia kata bila terjemahan Al-Quran sebut kanan, kita jangan ikut kanan, kita ikut ulama yang sebut kiri. Itu jawapan yang tak betul ya. Sebut Allah itu ada awal. Bukan, terjemahannya bukan Allah itu ada awal. Allah itu yang awal, bukannya Allah ada awal. Allah itu yang awal. Bila sebut Allah itu yang awal, maksudnya Allah ini qadim. Qidam baqa, qidam. Jadi bukannya Allah itu ada awal, tapi Allah itu maha awal, paling awal. Wal akhir, bukannya Allah itu ada akhir. Allah itu yang paling akhir. Jadi terjemahan itu terjemahan yang salah bila digunakan sebagai hujah. Okay, kemudian Allah itu al-zahir, yang zahir. Wal batin, yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah yang maha mengetahui setiap sesuatu. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari, 6 masa. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju minha. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa wallahu bima ta'maluna basir. Dia mengetahui apa yang masuk di dalam bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang keluar daripada bumi. Wa ma yanzilu minas sama', apa yang turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik semula pada langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Okay, anda bandingkan dengan surah Al-Hashr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwa alladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwalil hashr. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dalam kalangan ahli kitab daripada kampung halaman mereka di awalil hashr. Pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah SAW. Ma dhanantum an yakhruju. Kamu tak pernah menyangka bahawa mereka ini akan keluar disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Bahkan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan mereka dari serta memberi perlindungan mereka daripada azab Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah datang kepada mereka pada sudut yang mereka tak sangka. Dekat sini azab Allah lah ya.
Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah campakkan dalam hati mereka perasaan risau, ya, ar-ru'b, keresahan, cemas, takut. Yukhribuna yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Mereka merosakkan, membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dari dalam. Wa aydil mu'minin. Sambil tangan orang-orang yang beriman juga merosakkan rumah mereka, yakni dengan mengepung mereka berbuat demikian daripada luar. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka insaflah, ambillah pelajaran wahai ulil albab, ulil absar, orang-orang yang mempunyai akal fikiran serta celik mata hati. Anda perhatikan pada surah Al-Hadid berbanding surah Al-Hashr. Surah Al-Hadid selepas Allah sebut subhanallah, Allah cerita tentang siapa? Allah cerita tentang Allah. Lahu mulku samawati wal ardh, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini cerita tentang Allah. Huwal awwal wal akhir, wal zahir wal batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Bermula daripada titik ini bila ada kalimah bi kulli syai'in, setiap sesuatu Allah itu Maha mengetahui, barulah ada unsur itnab. Wallazi khalaqas samawati wal ardh. Sebab satu-satu dah kalimah itnab dia ada. Penciptaan langit dan bumi pada enam hari. Pada enam masa. Ini kalau tak disebutkan tak ada masalah sebab dah disebutkan banyak surah yang lain. Kemudian summastawa 'alal 'arsy. Okey, ini ada cerita tentang Allah lagi. Ini bentuk itnab. Jadi bentuk itnab ni datang selepas ada kalimah bi kulli syai'. Ya. Yang awal tadi semua cerita tentang Allah. Bila sebut Allah Ta'ala ni bi kulli syai'in alim, barulah diperhalusi, disebut satu-satu apa yang antara ilmu Allah Ta'ala. Ya. Okey, tapi dekat sini yang bawah ni ayat 1 surah Al-Hashr, ayat yang kedua Al-Quran bercerita tentang manusia. Cerita tentang Bani Nadir, kan? Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Ini cerita tentang manusia. Walaupun Allah yang lakukan, Allah keluarkan orang kafir, cerita tentang orang kafir. Dalam kalangan ahli kitab min diyarihim. Ma dhanantum ay yakhruju. Kamu tak rasa mereka boleh keluar. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Mereka rasa benteng-benteng mereka boleh menghalang mereka daripada azab Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Dekat sini ini semua cerita tentang manusia, sesuai cerita tentang manusia maka ditambah wa ma fil ard. Okey, jelas ya? Macam surah Al-Jumu'ah Ustaz kan kita tentang manusia kan. Betul. Surah Al-Jumu'ah sangat rapatlah sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah dengan surah As-Saff sebelum masing-masing dimulakan dengan yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Ada pengulangan wa ma fi. Sebab ada cerita tentang manusia. Okey, saya teruskan lagi tuan-puan. Dalam surah Al-Hashr juga pada penutup surah, anda perhatikan pada penutup surah yang sama tapi pada penutupnya huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ini cerita tentang Allah. Dialah Allah al-Khaliq, pencipta, al-Bari. Al-Bari yang mengadakan daripada tiada kepada ada. Al-Musawwir yang membentuk rupa. Lahul asma'ul husna. Ada nama-nama Allah yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi dekat sini anda perhatikan tidak ada pengulangan wa ma fi pada ayat ni. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Mana wa ma fi? Wa ma fi tidak diulang. Sebab apa tidak diulang? Sebab ayat ini mula bercerita tentang Allah Ta'ala. Ayat 1, ayat 2 tadi cerita tentang Allah pada ayat 1, kerana ayat kedua tu sedang bercerita tentang manusia. Maka ada pengulangan wa ma fi. Tapi untuk ayat yang ke-24 ini sedang bercerita tentang Allah, maka sesuai dengan itu tidaklah diulang wa ma fi. Jelas ya setakat ni? Okey, ada sikit lagi dalam 3 surat. Saya rasa boleh saya berhenti setakat ini dahulu. Tuan-puan kalau ada soalan, ada tambahan, ada luahan ataupun ada pandangan, silakan. Setakat ni kalau jelas, tuan-puan boleh tuliskan dalam ruang komen, jelas dan difahami.
Mudah-mudahan saya tidaklah rasa shock sendiri. Rasa macam orang dah faham dah ni. Ya? Jadi kalau faham, Alhamdulillah boleh tuliskan. Okey, kalau tidak ada soalan silakan. Puan Nyonya ada soalan silakan. Ustaz, nak tanya Ustaz, adakah semua bentuk pemanjangan tu dia mesti ada reason mengapa dia manjangkan ke? Macam-macam kalau kita tengok surah Al-Kahfi kan, saya qulu salah satu itu tu kan. Kalau kita nak, kalau misal ayat tu boleh juga terus saja saya qulu salah satu rabi'ahum kalbuhum dan tu wa ma yaqul rabbi a'lamu tu. Itu dia masuk dalam pemanjangan ke kat situ? Betul, termasuk dalam pemanjangan ya. Jadi bolehkah kita katakan bahawa ayat seterusnya tu dia kata qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalilan pun itu sebab dia ada Allah panjang kat sini bi iddatihim. Kalau tidak tak payah pun bi iddatihim pun. Qur rabbi a'lamu ma ya'lamuhum illa qalilan pun boleh juga. Adakah itu cara kita nak memandang tu ataupun dia kita kena ambil mengapa kita kena ambil macam Ustaz punya cara buat bila kita tengok ada mafi tak sebut ma dua kali tu kita kena cari apa dalam tu ataupun kita boleh ayat tu kita boleh tengok per ayat. Bolehkah kita potong ni and then kalau dia potong mengapa Allah panjang kat sini kita tengok apa pula yang seterusnya. Saya tak tahu macam tu. Adakah macam mana Ustaz macam ni kita nak buat macam isnab ni Itnab. Itnab tu. Okey, betul ya Puan Nyonya, masya-Allah. Tu dah nampak cemerlang tu Puan Nyonya. Maksudnya lepas ni macam kenapa surah Al-Kahfi dipanjangkan? Wa yaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Lepas tu dan sebagainya lah kan. Okey, kemudian qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Padahal boleh je sebut qur rabbi a'lamu bihim ataupun ada bi'iddatihim. Jadi antara sebabnya kita boleh tengok pada ayat yang sama. Ayat yang sama itu ayat tu sedang memanjangkan ayat. Ya. Maka sesuai dengan ayat yang dipanjangkan, maka ada tambahan kalimah bi'iddatihim. Cuma berbezanya itnab dalam Al-Quran dia tak sama dengan itnab kalam manusia. Kalam manusia punya itnab kadang-kadang ia meleret. Tapi dalam Al-Quran itnabnya ia melengkapkan lagi ataupun memuaskan lagi isi hati pembaca dan pendengar. Ya, tahniah Puan Nyonya, masya-Allah, tabarakallah. Okey, jadi boleh kita buat macam itulah Ustaz ya. Kita boleh cari dan kita tengok kalau dia ini dia boleh short aja tapi mengapa dan kita tengok apa reason mengapa Allah buat macam tu ya. Betul. Tapi last sekali sebab kita tengok juga penyampaian surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dia memang tu detail. Surah Al-Kahfi selain berdetail, Allah sedang bercerita tentang Ashabul Kahfi. Fityatin amanu, mereka tidur dalam gua tu berapa lama? Sekejap ke pendek? Pendek ke lama? Lama. Jadi tu yang memanjangkan. Okey. Itu antara cara lah kita berinteraksi dengan begitu ya. Tadi saya nampak Tuan Zian ada soalan ke? Tuan Zian ataupun Tuan ataupun Puan Zian. Silakan kalau ada soalan. Tuan Zian ke Puan Zian? Kalau ada soalan silakan. Ataupun siapa-siapalah kalau ada soalan silakan. Okey, jadi mudah-mudahan lepas ni tuan-puan ini menambahkan lagi kegairahan tuan-puan untuk membaca Al-Quran Karim. Selepas ini bila kita dah selesai Ta'birul Quran ni mungkin kita akan masuk lagi beberapa buku yang menunjukkan praktikal keindahan bahasa Al-Quran. Kemudian sampai masanya kita bincang secara fundamental. Antara buku yang membincangkan secara fundamental, saya akan cadangkan buku Asalibul Bayan. Ya. Tapi sama juga, kalau andai kata tuan-puan rasa sesuai kita bentang dalam bahasa Arab, kita cuba baca kitab Arab dia. Asalibul Bayan. Buku ni baik dibincang pada aspek fundamental lah. So barulah dalam tu dibincang al-ijaz macam mana, al-itnab macam mana, kemudian bilakah dia hazaf khabar, bilakah dia hazaf mubtada'. So dengan itu barulah kita boleh buat praktikal. Yang saya buat ni, saya kedepankan praktikal dulu. Ya, praktikal dulu dalam Al-Quran. Lepas tu kita dah rasa syok, kita dah rasa seronok dengan bacaan ataupun keindahan bahasa Al-Quran, barulah kita masuk pada aspek fundamental. Ya, fundamental dia tu
InsyaAllah saya yakin tuan-puan boleh tengok pada tahap tuan-puan ni memang dapat sangat insyaAllah ya. Okay, insyaAllah tuan-puan kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Allah jazakumul khair.